Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah bertemu kita pada petang yang mulia ini, masya-Allah. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat yang penuh barakah, kita membuat penampilan dalam satu siri pertemuan yang digelar sebagai bicara santai di bawah satu topik yang sangat menarik untuk anda semua, ibu bapa, hadirin di kalangan penonton sekalian, iaitu pengajian percuma. Ini adalah satu diskusi live daripada Pusat Matrikulasi Kuis Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Alhamdulillah. Baik, saya sebagai moderator untuk bicara santai pada petang ini ingin memperkenalkan, saya adalah Ustaz Siraj, Timbalan Dekan daripada Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan alumni Pusat Matrikulasi sebagai moderator untuk bicara santai. Dan bersama kita pada petang ini adalah dua panel yang tidak asing di kuis, terutamanya panel yang pertama yang kita sangat-sangat menunggu dan tertunggu-tunggu dengan bicara dan juga penerangan daripada beliau yang merupakan Dekan Pusat Matrikulasi Kuis, iaitu Ustaz Nur Effendi Ahmad Sukri. Masya-Allah, apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Adik kat mana Ustaz? Adik kat rumah? Di rumah. Di rumah, Alhamdulillah. Allah, work from home Ustaz hari ni. Work from home. Alhamdulillah. Jadi kami di Pusat Matrikulasi, sebahagian daripada pensyarah bekerja di rumah dan sebahagian lagi ada yang masuk ke pejabat lah. Pejabat Pusat Matrikulasi terletak di bangunan akademik pertama di sebelah bangunan pentadbiran. Terima kasih Ustaz atas kehadiran untuk membuat sedikit diskusi pada petang ni, insya-Allah. Kemudian kita ada panel yang kedua, dan panel yang kedua kita ni masya-Allah, siapa tak kenal kalau dari Pusat Matrikulasi dulu yang nama asalnya adalah Pusat Asasi. Pusat Asasi di mana beliau merupakan ex Asasi atau sekarang digelar sebagai ex Matrik, iaitu bergraduat daripada Asasi pada tahun dalam bidang pengajian Islam. Masya-Allah. Kemudian beliau telah menyambung pengajian juga dalam kuis oleh Universiti Islam Antarabangsa Selangor di dalam bidang ijazah sarjana muda pengajian bahasa Al-Quran. Tak silap saya dulu degree ni dipanggil sebagai ijazah sarjana muda bahasa Arab sebagai bahasa kedua, kan? Betul. Sekarang dah diubah, dah upgrade, dinaikkan sikit dia punya seri namanya kepada bahasa Al-Quran. Jadi kami sangat mengalu-alukan kedatangan Encik Wan Syakir, Encik Wan Muhammad Syakir, Wan Adnan ke live kita pada petang ini. Apa khabar Encik Syakir? Alhamdulillah Ustaz, sihat Ustaz. Sihat, Alhamdulillah. Okey Encik Syakir, Alhamdulillah. Sekat-sekat sikit Ustaz. Macam mana tu wifi Ustaz?
Tapi okey je saya dengar Ya, setakat ni. line saya ke tersekat tu? Kalau line saya Setakat ini yang Setakat inilah Ustaz. agak tersekat sikit. Ini masalah. Inilah cabarannya Ustaz. Biasa. Cabaran dalam menghadapi connection. Okey, saya dah tukar kepada connection baru. Okey tak suara saya? Bismillah, insyaAllah. Okey Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah tukar dah. Ada di office banyak line juga ni, boleh tukar ni. Okey, Masya Allah. Dan Encik Syakir telah bergaruat daripada kuis ni, daripada di degree sebagai alumni degree pada tahun 2018. Betul Encik Syakir? Tahun 2018. Saya rasa graduate sekali dengan Ustaz Hilmi. Cuma kami punya konvo kan lambat. Okey, tahun 2019 lah konvo. Saya konvo yang sepatutnya konvo Mac 2020 tu, tapi sebabkan COVID. Masya Allah. Di extend lah sehingga ke akhir tahun 2021. Ya, betul? Benar sekali. Masya Allah. Alhamdulillah tamat dengan jayanya. Kemudian sekarang beliau sedang menyambung pengajian di peringkat master, di UIAM. Masya Allah. Pengalaman beliau banyaklah jika nak sebut di sini, dan mungkin kita boleh dengar sendirilah daripada Encik Syakir nanti. Bagaimana keadaan, bagaimana situasi yang beliau hadapi sebelum ni, seronok ke, hebat bagaimana ke, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita terus mulakan bicara santai kita dengan beberapa soalan lah kepada panel-panel kita pada petang ini, iaitu saya ingin mengajukan soalan yang pertama lah kepada Ustaz Nur Afendi. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, bagaimana pemerhatian Ustaz? Bagaimana pemerhatian Ustaz? Apakah ciri-ciri special atau ciri-ciri istimewa yang Ustaz lihat yang terdapat pada pelajar-pelajar lepasan matrik ataupun asasi dulu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Pada Ustaz Siraj, terima kasih kerana mengendalikan bola bicara kita pada petang ini, petang yang penuh barakah ini. Saya ucapkan jazakallahu khaira, dan terima kasih juga kepada saudara Syakir yang merupakan orang kata keluarga, maksudnya keluarga kita di kuis secara umum, keluarga besar di kuis, dan pernah menjadi anak kita lah, anak di pusat matrikulasi. Nama yang lalu kita menggunakan pusat asasi. Dan alhamdulillah kita mengalu-alukan kesudian saudara Syakir untuk bersama-sama dengan pusat matrikulasi dalam bicara santai pada petang ini. Beliau sanggup untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada petang ini. Mungkin ada banyak perkara yang dia ataupun yang beliau akan kongsikan bersama-sama dengan kita dan dengan semua hadirin yang ada secara online sekarang ni, insya-Allah. Baik, berbalik kepada soalan yang telah diutarakan oleh tuan moderator sebentar tadi berkenaan dengan ciri-ciri pelajar-pelajar matrik, ciri-ciri special, ciri-ciri istimewa pelajar-pelajar matrik pada mata saya lah. Sepanjang saya bermuamalah menjadi tenaga pengajar, menjadi pentadbir untuk pusat matrikulasi, pusat asasi dan pusat matrikulasi. Pertama yang saya nampak, yang pertama sekali yang saya nampak yang agak jelas dan semua orang
yang duduk di pusat matrik ni, semua pensyarah mungkin yang bersama-sama dengan kita bersetuju bahawa pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar asasi ni adalah pelajar-pelajar yang independence. Pelajar-pelajar yang berdikari. Pelajar-pelajar yang berdikari. Mereka bukanlah pelajar yang ya, kita mengakui pada awal mereka masuk mendaftar di kuis masa Ta'aruf Week, memanglah masa tu kita nampaklah pelbagai ragam lah. Okay, ada pelajar yang steady, ada pelajar yang masih lagi tidak menerima kenyataan bahawa dia akan berpisah dengan mak ayah dia. Dia masih lagi kata, betulkah aku berada di sini untuk dalam tempoh 1 tahun ataupun sehingga habis degree. Jadi dia masih lagi tidak dapat menerima kenyataan. Ketika tu mungkin dia tak pandai lagi nak tak jumpa lagi kawan-kawan yang sekepala dengan dia. Jadi pelajar-pelajar ni dia peringkat permulaan pelbagai ragam lah yang kita boleh lihat lah. Namun begitu, setelah melalui Ta'aruf Week, setelah berjumpa, setelah berta'aruf, setelah berkawan, berbual, di situ ada nampak permulaan kepada keserasian. Kita nampak pelajar-pelajar ini mula dapat mengadaptasi diri mereka untuk berada di kuis, dan kita ajar juga pelajar-pelajar ni supaya mereka sedar bahawa mereka bukan lagi pelajar sekolah di peringkat sekolah menengah. Okey, mereka adalah pelajar di peringkat pengajian tinggi walaupun berada di pra pengajian. Tetapi mereka sebenarnya telah pun berada di institusi peringkat pengajian tinggi. Jadi diri yang mereka perlu bawa bukanlah seperti mereka yang semasa di sekolah menengah. Jadi antara yang saya nampak adalah selepas daripada itu kita nampak pelajar kita ni belajar untuk berdikari. Mereka belajar untuk berdikari. Kita nampak pelajar-pelajar ni, kenapa saya kata mereka ni terbukti berdikari? Pertama saya nampak kalau mereka ni diberikan tugasan, contohlah pelajar ni dia terlibat dengan apa-apa program, contoh dia jadi ahli jawatankuasa dan sebagainya. Kita bagilah apa saja, terangkan apa yang kita nak, konsep program dan sebagainya. Mereka boleh buat, mereka boleh gerakkan. Okay, mereka boleh panggil, kumpulkan kawan-kawan, mereka boleh bentuk urustia, organisasi jawatankuasa, mereka boleh rancang program, mereka jalan, mereka buat penyelarasan. Dan kita rasa macam, oh Masya Allah, pelajar-pelajar ni mereka sangat-sangat berdikari. Mereka tidak menunggu. Mereka tak boleh buat, mereka tunggu untuk orang lain tanya kepada mereka ataupun bantu mereka. Tak, mereka ni bergerak. Tak tahu, mereka bertanya. Okay. Ada masalah, mereka rujuk. Ini yang saya nampak. Pertama lah. Yang kedua, saya nampak pelajar-pelajar ni, yang ini mungkin juga sebenarnya ciri-ciri ini ada pada saudara kita lah sebenarnya. Saudara kita pada hari ini, Wan Syakir. Saya rasa memang mesti ada ciri-ciri ni tadi. Ciri yang pertama tadi berdikari. Itu mesti ada. Yang kedua, aktif. Pelajar-pelajar kita ni aktif. Saya menyebut tentang ciri-ciri special ni bukanlah saya nak membandingkan dengan pelajar-pelajar di peringkat pengajian yang lain. Yang ni saya khusus pandangan saya kepada pelajar-pelajar matrik sahaja. Saya tidak membandingkan dengan pelajar-pelajar di peringkat pengajian yang lain. Okay, mereka ni aktif berpersatuan. Okay, bila mereka mengendalikan persatuan, mereka kendalikan seolah-olah mereka itu adalah MPP. MPP kecil. Okay, mereka itu adalah MPP di peringkat pusat matrikulasi. Mereka uruskan, mereka gerakkan semua unit-unit biru-biru seperti mana MPP bergerak. Cuma mungkin bezanya MPP tu besar. MPP tu dia punya tanggungjawab dia lebih besar, jauh lebih besar daripada pelajar, persatuan pelajar di pusat matrikulasi. Walaupun begitu, kita merasakan bahawa kalau pelajar ni dia tidak
aktif, dia tidak akan mampu untuk menggerakkan persatuan, untuk menguruskan persatuan. Baik. Yang ketiga, ini mungkin yang terakhir lah, saya ambil tiga ciri-ciri yang paling menonjol lah, Ustaz. So ini yang ketiga yang terakhir, pelajar-pelajar kita ini fokus. Pelajar-pelajar kita fokus. Walaupun mereka sibuk dengan berprogram, berpersatuan. Okey, mereka sibuk dengan belajar. Mereka tidak meninggalkan salah satu daripada kedua-duanya tu. Mereka mampu untuk mengimbangkan. Okey, mereka tidak fokus pada belajar saja, tak mau campur dengan orang. Tak mau nak bermasyarakat. Tak mau nak terlibat dengan program khidmat ummah. Dia hanya fikir pasal diri dia saja. Kita tak jarang kita jumpa pelajar-pelajar kita begitu. Okey? Kita biasa jumpa pelajar-pelajar kita yang mereka ni memang betul-betul rajin. Rajin belajar, kemudian rajin membantu orang, rajin buat program. Kita jumpa pelajar-pelajar yang begitu. Kemudian kita nampak pelajar kita ni dalam terma fokus tu kita lihat mereka ni proaktif. Mereka fokus kerana mereka tu proaktif. Contoh dalam akademik, contoh kalau mereka tidak faham, mereka tidak jelas apa yang telah disampaikan oleh pensyarah di dalam kuliah ataupun tutorial, mereka ni rajin untuk bertanya. Mereka berani mengangkat tangan dan bertanya kepada pensyarah apa yang mereka tidak tahu. Kemudian mereka ni bertanggungjawab. Biasanya pelajar-pelajar yang saya lihat, pelajar-pelajar ni mereka sangat-sangat jaga deadline. Kena buat takdim atau presentation. Okey, dia orang jaga tarikh tu. Sebelum tarikh tu dia orang dah hantar dah dia punya isi-isi pembentangan yang perlu disemak oleh pensyarah. So pensyarah boleh semak untuk bantu mereka. Sekiranya perlu buat penambahbaikan, mereka akan buat penambahbaikan sebelum bermula presentation. Ataupun assignment. Begitu juga, sama juga dia punya cara mereka ni belajar. Jadi saya nampak bila mereka ni habis daripada pusat matrik dan mereka masuk ke fakulti untuk mengambil ijazah sarjana muda di fakulti, kita banyak menerima komen-komen yang positif, yang kita rasa lega. Maksudnya kita dah ambil anak ini, kita anggap sebagai anak lah. Kerana mereka ni ada ibu bapa mereka yang sebenar ataupun penjaga mereka yang sebenar. Apabila mereka masuk ke pusat matrikulasi, penjaga ataupun ibu bapa telah mengamanahkan kepada pusat matrikulasi untuk jaga pula anak mereka di kuis. Jadi kita sebenarnya menganggap mereka ini adalah ahli keluarga matrikulasi. Okey, selalu saya sebutkan semua yang ada di bawah, yang bernaung di bawah pusat matrikulasi, kita ini adalah satu keluarga yang mana hubungan kita adalah hubungan kekeluargaan. Maksudnya apa sahaja masalah ceritalah, seperti mana mereka ni di rumah, mereka ada ibu bapa, mereka cerita dengan mak ayah. So dekat sini mereka ada mentor, mereka ada pensyarah, mereka ada mungkin ketua program, mungkin ada dekan, timbalan dekan. Semuanya kita boleh hubungi. Kita ada nombor telefon, kita tak ada pernah sorokkan pun nombor telefon, boleh je. Tak ada masalah. Ibu bapa nak menghubungi kita, kita sangat open, kita boleh saja menerima sebarang pertanyaan ataupun panggilan daripada mana-mana pihak. InsyaAllah tak ada masalah. Jadi itulah orang kata resepi yang saya rasa sangat baik, yang orang kata sangat menjadi, yang kita boleh teruskanlah, yang kami rasa kami boleh teruskan dan suburkan untuk asasi yang akan mendatang, yang akan datang insya-Allah. Baik, itu saja Ustaz yang saya boleh simpulkan. Yang tadi saya nak sambung pasal yang pensyarah-pensyarah di fakulti, mereka memuji pelajar-pelajar kita. Yang ni memang ada perbandingan, mereka ada membuat perbandingan. Dia orang kata di dalam kelas kita dapat kenal pelajar yang mana yang datang daripada
lepasan asasi dan pelajar yang mana yang bukan daripada lepasan asasi. Mereka dapat bezakan. Dia kata pelajar yang daripada lepasan asasi ni memang sangat outstanding lah. Memang sangat outstanding. Memang orang kata steady je, maksudnya confident, dari sudut bahasa tak ada masalah nak cakap bahasa Arab, nak cakap bahasa Inggeris, tak ada masalah. Betul tak saudara Wan? Ke mungkin ada pandangan yang begitu, yang pensyarah-pensyarah yang semasa belajar dulu. Nanti boleh kongsikan cerita tu. Kod-kod ada, okay, boleh kongsikan. InsyaAllah. Okay Ustaz, Ana serahkan semula kepada... Okey, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Penjelasan yang sangat baik. Yang boleh kita simpulkan, Masya Allah, semua pelajar-pelajar lepasan asasi, lepasan matrik ni memang berdisiplin. Itu yang saya sendiri lihat sebenarnya Ustaz. Ana sendiri pun adalah alumni kuis. Basel juga. Masya Allah. Jadi Basel lah, bahasa Arab sebagai bahasa kedua, grade tahun 2018. Tapi habis tahun 2017 lah. Convo tahun 2018. Jadi tahun Ana masuk tu Ustaz, ada dua kelas. Kelas A dengan kelas B. Kelas A lepasan STAM dengan diploma. Itu kelas Ana. Manakala kelas B semua asasi. Semua asasi. Ada 30 orang lepasan asasi. Dan kalau lihat kepada pergaulan pelajar-pelajar asasi memang sangat beramah lah Ustaz. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Cik Syakir memang maklumlah. Kawan-kawan ni daripada asasi bila ke degree tu memang kuis ni rumah kedua ni. Kalau time cuti yang duduk kat asrama memang pelajar asasi. Lepasan asasi. Maksudnya mereka memang tak balik cuti. Penuh dengan program, co-curriculum, berpersatuan, Masya Allah. Sangat committed lah pelajar-pelajar asasi ni. Itu dari segi co-curriculum. Dari segi akademik pula Ustaz. Encik Syakir, kalau kelas saya lah, kelas A, boleh kira dengan jari siapa yang dapat dekan. Kelas B, kelas lepasan asasi ni hampir majoriti. 30 orang tu majoriti adalah dekan. Jadi saya pelik juga masa tu. Kenapa beza sangat antara pelajar kelas A dengan B? Rupa-rupanya memang mereka dah didedahkan awal lagi. Cara pengajian di kuis macam mana, kemudian silibus dia macam mana, kemudian mereka dah faham cara nak kira pointer, kredit macam mana. Itu kelebihan yang ada di asasi lah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian dan memang sangat-sangat teruja lah mula-mula saya masuk ke degree bercampur gaul dengan pelajar-pelajar asasi. Okey, kemudian kita pergi kepada Encik Syakir lah. Kita tengok Encik Syakir pula. Encik Syakir mungkin boleh berkongsi dengan kita semua berkaitan dengan pengalaman ataupun kali pertama Encik Syakir masuk ke kuis. Macam mana impress dia? Kemudian apa yang Encik Syakir rasa bila Encik Syakir belajar kat sini, punya pandangan masa depan Encik Syakir tu boleh dapat daripada kuis. Silakan Encik Syakir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Moderator yang dihormati Ustaz Noor Effendi dan juga sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya sebenarnya agak segan jugalah pada hari Jumaat ini berada dalam majlis bersama para asatizah kita. Adapun saya cumalah nak kata sekelumit habuk sahaja di kuis ini. Tapi insyaAllah apa yang kita kongsikan hari ini, yang baik kita jadikan tauladan, yang tidak baik kita jadikan sempadan insyaAllah. Baik, kembali kepada soalan yang diajukan oleh Ustaz Moderator kita sebentar tadi berkaitan first impression. Jadi memandangkan Ustaz Effendi tadi bagi 3 poin, saya pun tak nak kalah lah. Saya pun nak bagi 3 poin juga. Berkait dengan apa yang saya rasa dan saya yakin semua alumni kuis akan bersetuju dengan poin saya bila mana saya huraikan sebentar lagi tentang pandangan saya tentang kuis ini. Baik, pertama sekali yang menarik minat saya sebagai seorang pelajar di kuis ini dan saya
sarankan kepada kalian, mungkin ada yang pelajar yang baru nak masuk ke kuis, antara poin pertama yang menarik minat seorang pelajar itu di kuis ialah masjidnya sebagai nadi kampus. Sebab pada awalnya, apa kaitan masjid dan juga kita punya flow sebagai seorang pelajar ni? Macam ni tau. Pada awalnya, pelajar-pelajar kita bila masuk universiti ni, masuk college ni, dia akan masuk suasana yang baru. Sebab di sekolah dahulu, kita masuk kelas dan guru-guru yang akan silih berganti, betul tak? Kita duduk di kelas yang sama, adapun guru yang akan datang. Subjek math, subjek admat, sains. Tapi bila mana kita masuk dalam college, universiti, kita akan duduk ataupun kita akan berpindah randah mengikut subjek. Maksudnya subjek pagi tu di kelas bangunan ni. Kemudian di sini pula. Kemudian berjalan ke situ pula. Itulah suasana kampus yang kita sebagai pelajar asasi baru nak alami. Dan di sinilah di mana masjid di kuis ni memainkan peranan yang sangat penting. Sebab apa? Sebab kedudukan masjid yang strategik dekat kuis tu, di tengah-tengah kampus kuis tu, dia menjadi R&R untuk student. Tempat berehat, tempat beribadah, tempat kadang-kadang nak makan, nak minum air. Dulu zaman saya dulu ada mesin kowe lah kat tepi masjid tu. Sekarang tak pasti ada lagi ke tak? Masih ada lagi. Masih ada lagi ya. Walaupun Masih ada satu lagi. cawan, dua cawan, tapi kami akan berkongsi. Zaman sebelum COVID lah, zaman sekarang Wallahu alam. Jadi nak ceritanya itulah kelebihan masjid yang berada di tengah-tengah kampus. Dan fungsi dia ialah kadang-kadang student ni bila dia habis kelas, kadang-kadang dia tak nak pulang ke mahallah atau parcel, dia tak nak pulang ke rumahnya kan. Jadi bila dia singgah di masjid, solat dahulu. Ataupun kalau kelas habis petang tu boleh duduk untuk dengar tazkirah, ada kelas pengajian. Kuis inilah nak kata kesempurnaan yang sebenarnya mendidik para pelajar untuk hadir ke masjid. Dia dalam, kita tidak sedar, sebenarnya kuis sedang melahirkan pelajar-pelajar yang mendekatkan hati dia dengan masjid. Kadang tak perasan, benda ni dia macam passive agresif tau. Dia macam, masjid kat situ je, tak adalah ajak semua orang, jom pergi masjid. Tidak. Tapi disebabkan kedudukan dia, aktivitinya yang menyebabkan pelajar suka untuk ke masjid. Itu poin pertama. Masjid sebagai nadi kampus. Poin kedua yang saya boleh huraikan berkaitan tentang apa yang saya nampak di kuis ni, dan saya yakin ini akan menarik minat pelajar-pelajar untuk menyambung pelajaran di kuis ni, yakni bi'ah yang solehah. Jujur saya kata, kuis ni antara institusi yang paling menjaga bi'ahnya. Sungguh saya kata, kuis ni antara institusi yang paling menjaga bi'ah, suasana Islamnya terhadap para pelajar dan juga para mereka keluarga yang berada di kuis tu. Sebab bila mana kita melepasi je pagat tu, dia seolah-olah kita berada di dunia yang lain yang mempunyai peraturannya tersendiri. Dan peraturannya inilah yang sebenarnya yang memanusiakan manusia. Faham tak ayat tu? Maksudnya dia yang menjadikan seseorang manusia itu berakhlak mulia. Contohnya dari sudut apa? Kuis ni dia implementasikan suasana yang baik kepada para pelajar ni, yang saya rasa tidak ada di kebanyakan majoriti tempat-tempat institusi ni. Seperti saya katakan dari sudut pemakaiannya, Masya Allah, Tabarakallah, masuk kuis tu kita boleh jamin lah 99% tu semua berpakaian menutup aurat dengan sempurna. Yang sedikit yang tersasar itu kita perlu tegur dengan baik, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan majoriti mereka sangat menjaga pemakaian mereka. Satu. Kedua, dari sudut pergaulan lelaki dan wanita. Pergaulan lelaki dan wanita saya tak tahu, bila masuk kuis je dia terus rasa malu. Lelaki nak berbual dengan perempuan pun rasa malu, walaupun classmate, walaupun nak belajar, tapi dia sebab ada orang kata apa, ada gap tu. Dia telah dibina oleh institusi tu yang dia mendidik secara tidak langsung. Jadi kita nak orang kata dapat menjaga hubungan kita dengan ajnabi ni. Itu poin yang kedua. Dan poin ketiga yang saya nak cerita tentang kelebihan kuis, terutamanya di pusat matrikulasi, di asasinya. Apa kelebihan yang ada di kuis ni ialah dari sudut kos yang sangat syumul. Kita belajar 3 semester ni, tapi dalam 3 semester pengajian pusat matrikulasi ni, kita dapat sebenarnya membina karakter kita, menentukan di mana hala tuju kita untuk degree nanti. Walaupun 1 tahun, tapi disebabkan subjek yang disusun oleh pusat matrikulasi kuis ni, kita dah boleh tahu dah. Kita nanti apa kita punya kecenderungan, muyul kita ke arah mana tu. Contoh saya bagi macam ni kan, kami pelajar pengajian Islam, asasi pengajian Islam ni sangat umum. Kita boleh sumbang dari sudut apa, tidak tahu kan. Tapi dalam asasi kuis ni, apa yang dia implementasikan dalam subjek-subjek madah yang disediakan ialah contohnya, dalam subjek pengajian Islam pun kita kena belajar IT. Ada subjek IT.
ada juga subjek komunikasi. Saya ambil dua Komunikasi. contoh macam ni je. Seseorang pelajar yang dia petah berkata-kata, yang minat untuk berhadapan dengan manusia, dia bila mana dia belajar komunikasi, dia akan sedar, oh, aku punya bakat ke arah sini, aku punya minat aku ke arah sini. Maka dekat dalam asasi yang 1 tahun ini, kita dah boleh tahu kita punya perjalanan kita, degree dan juga kerjaya kita selepas habis belajar nanti. Dan bidang IT tadi pula, mungkin dia seorang yang tidak petah berkata-kata ataupun tidak minat untuk berhadapan dengan orang, tapi dia suka sumbang untuk perkara-perkara yang belakang tabir. Dia nak sumbang dalam sudut pengajian Islam, tapi perkara-perkara yang belakang tabir sahaja. Maka IT inilah yang menjadi dia punya hala tuju dia. Itu sebagai contoh antara subjek yang belajar. Walaupun kita kata belajar pengajian Islam, tapi subjek yang disediakan sangatlah, saya kata syumul, sangat sempurna. Sebab dalam 3 semester tu kita dah boleh decide kita punya perjalanan kita nanti, insyaAllah. Saya rasa itu sajalah 3 poin yang saya boleh kongsikan. Kenapa saya minat kuis, yang saya ulang balik, masjid sebagai nadi kampus. Yang kedua, bi'ah solehah, dan juga yang ketiga, yakni subjek-subjek yang syumul. Wallahu'alam. Ustaz, teruskan Ustaz. Terima kasih Encik Syakir atas perkongsian, Masya Allah. Ada 3 poin penting tadi yang disampaikan oleh Encik Syakir. Di Selangor ni kita boleh kata satu-satunya lah institusi yang memang menjaga dengan teliti dan baik berkaitan dengan bi'ah salihah. Bi'ah salihah ni memang sangat ngam lah dengan nama kuis tu. Ustaz sangat ngam sangat. Kemampuannya sahaja, Masya Allah. Itulah keadaan kami di sini, akan sentiasa mendidik adik-adik, anak-anak supaya menjadi lebih baik daripada kami, dan akan ada aktiviti-aktiviti yang memang selalu membantu untuk anak-anak, adik-adik faham apakah hala tuju sebenar kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk kita capai, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan pergi semula kepada Ustaz Nur Afendi, panel kita yang pertama. Ustaz, saya nak bertanya Ustaz, ramai ibu bapa tanya saya Ustaz. Ramai ibu bapa tanya berkaitan dengan pengajian percuma lah Ustaz. Lagi-lagi pula signification kita pada petang ni memang kita cerita tentang pengajian percuma ni. Orang kata, belajar kuis ada pengajian percuma, tapi kenapa saya masuk di program itu tak ada percuma? Bagaimana keadaan percuma tu? Sebenarnya di mana percuma tu? Boleh tak Ustaz terangkan apa yang percuma tu sebenarnya? Okey, syukran jazilan Ustaz Muhammad Siraj. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Alhamdulillah, berkenaan dengan pengajian percuma ni, dia bukan gimmick saya nak disclaimer dulu, dia bukan gimmick dia ada, memang ini memang realiti yang memang disediakan oleh yang ditawarkan di pusat matrikulasi, iaitu pengajian percuma yang bernaung di bawah satu nama, iaitu Tajaan Khas Kuis. Okey, Tajaan Khas Kuis. Kalau dulu dikenali sebagai tabung khas kuis, tetapi telah ditukar, telah di rebranding, nama itu telah ditukar kepada Tajaan Khas Kuis. Pada zaman Syakir, tabung ke tajaan? Saya rasa tajaan masa tu. Tajaan Khas Kuis Maksud tajaan. Tak silap saya, sejak 2014 atau 2015 kita dah menggunakan Tajaan Khas Kuis. Saya rasa Syakir masa tu tamat daripada asasi 2015. Saya tamat 2016, saya masuk 2015. 2015 masuk okay. Ya, saya. Baik. So kalau kata ia adalah gimmick, so kita boleh tanya sebenarnya orang yang pernah orang kata mengambil TKK ni, itu saudara Syakir sini pernah saudara Syakir? Saya ambil Ustaz. Nanti saudara Syakir akan ceritakan nanti. Mungkin nanti ada soalan daripada Ustaz Siraj. Saya nak ceritakan pasal Tajaan Khas Kuis ni, ataupun dalam quote and quote kita kata pengajian secara percuma yang kita tawarkan kepada semua calon-calon SPM. Jadi kalau ada ibu bapa ataupun kakak ataupun abang-abang yang ada adik-adik yang sedang mencari
tempat untuk menyambung pengajian, maka saya mohon untuk tuan-tuan meneliti ataupun take note apa yang saya ingin terangkan secara ringkas berkenaan dengan tajaan khas kuis. Okey, tajaan khas kuis ini adalah satu bentuk nak kata bantuan pun mungkin nak kot bantuan kepada pelajar-pelajar asasi yang menyambung pengajian di pusat matrikulasi kuis, yang mana pelajar-pelajar ini akan ditawarkan ataupun mereka ini boleh mendapat 3 insentif. Yang pertama, insentif pengecualian yuran pengajian dan peperiksaan. Yang itu insentif yang pertama. Insentif yang kedua, pengecualian yuran asrama. Dan insentif yang terakhir adalah wang saku RM500. Yang mana setiap insentif ini ada diberikan kepada pelajar-pelajar asasi yang telah memohon, yang telah ada menyelesaikan penyediaan dokumen, kita ada kontrak dia, okey, yang mana pelajar-pelajar perlu sediakan. Okey. Dan pelajar-pelajar ni dia ada kelayakan yang tertentu. Itu syarat lah. Kelayakan yang tertentu dari sudut pointer, dari sudut GPA dia. Pointer semasa dia, bukan HPNG, PNG dia, pencapaian untuk semester semasa. Okey, yang mana pelajar itu kalau dia dapat secara umumnya pelajar dia kena dapat 3.0 dan 3.0 dan ke atas. Barulah itu permulaan kepada layaknya seseorang pelajar asasi itu untuk menikmati insentif-insentif yang telah pihak kuis tawarkan kepada mereka. Okey, yang paling tinggi sekali adalah wang saku RM500 tu lah. Wang saku RM500 ni, okey, situasi dia macam ni. Okey, kalau seorang pelajar tu dia dapat 3.0, maka dia hanya mendapat insentif pengecualian yuran pengajian dan yuran peperiksaan sahaja. Okey, kalau pelajar itu dapat starting daripada 3.5, pelajar akan dapat pengecualian yuran pengajian dan peperiksaan, itu tadi, yang pertama tadi. Dan yang kedua, yuran pengecualian asrama. Yuran asrama pun dibiaya juga. Maksudnya, belajar percuma, duduk asrama pun percuma, kedua-dua ditanggung. Dengan syarat dia dapat 3.5 ke atas. Okey. Manakala bagi pelajar yang mendapat 3.75, ni memang pelajar yang superb lah. Bahasa sekarang ni kita kata superb. Memang Masya Allah. Okey. Pelajar ni dia akan dapat ketiga-tiga insentif ini. Yang mana pengecualian yuran pengajian dan peperiksaan 1, kemudian pengecualian yuran asrama 2, dan yang terakhir dia akan dapat juga wang saku RM500. Maksudnya macam bonus lah. Macam hadiah kepada pelajar-pelajar yang dapat 3.75 dan ke atas PNG untuk sesi semasa. Okey. Jadi inilah sebenarnya yang saya nak war-warkan kepada sidang pendengar, sidang penonton yang ada di luar sana. Kalau sidang penonton yang terkejut mendengar tentang penawaran ini, yang ini memang betul-betul bukan gimmick, yang ini memang ditawarkan di pusat matrikulasi sejak sekian lama. Sejak sekian lama memang ada. Okey, cuma pada hari ini saya berkesempatan untuk menerangkan lagi secara detail lah. Secara detail tentang perkara ini. Okey, siapa yang boleh ambil tajaan khas kuis ini? Sudah tentu ada syarat dia lah. Iaitu syarat utama dia, pelajar asasi itu adalah pelajar warga negara Malaysia.
Kalau ada pelajar yang bukan warga negara, sekiranya mereka bertanya, oh tak adil lah macam tu. Jangan risau. Walaupun tidak ada TKK, kita di kuis ini banyak lagi yang lain-lain yang boleh kita channelkan lah. Yang itu nanti bila dah masuk kuis, kita orang kata sembang di kuis lah. Saya tak boleh nak sembang kat sini. Okay, apa yang boleh kita bagi pada pelajar yang bukan warga negara Malaysia. Kerana fokus kita pada hari ini adalah untuk TKK. Okay. Jadi TKK ini sebenarnya untuk pengetahuan saudara Syakir dan sidang penonton yang di luar sana. Dan saya ucapkan sebelum saya nak meneruskan, saya nampak tadi pensyarah-pensyarah pusat matrikulasi juga bersama-sama dengan kita pada petang ini. Saya nampak tadi Puan Nur Fadlina. Kemudian ada bekas pelajar asasi, saya nampak yang dah jadi YouTuber terkenal sekarang ni. Abu Hamzah tadi kan? Saya nampak Abu Hamzah tadi. Masya Allah, YouTuber sekarang. Saya tengok dia punya subscriber dia, Masya Allah, dah puluh ribu dah. Saya ucapkan tahniah Abu Hamzah. Abu Hamzah. Teruskan berdakwah melalui media saja. Nanti kita tunggu pula Wan Syakir. Mungkin dia akan ada channel dia sendiri. Baik. Terima kasih juga kepada semua pelajar-pelajar matrik yang respon, yang bagi komen dan sebagainya, komen yang positif, komen yang baik-baik pada hari Jumaat ini. Saya ucapkan terima kasih kerana anda telah bersama-sama dengan matrik dulu. Baik. Saya nak ceritakan pada zaman sekarang ni adalah zaman yang penuh cabaran. Okay, kita diuji seluruh negara, kita diuji bukan negara kita sahaja sebenarnya, di seluruh dunia kita diuji dengan COVID-19, di mana kalau kita lihat di negara kita banyak orang yang terjejas akibat daripada ekonomi kita lah, yang terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Maka yang terjejas adalah sebahagian daripada sahabat-sahabat kita di luar sana, ibu dan ayah mereka. Ada yang telah dipotong gaji, ada yang telah dikurangkan dari kerja 5 hari jadi 3 hari, jadi 2 hari. Gaji mungkin dipotong mengikut hari itu kan. Maksudnya dia tidak dapat gaji penuh seperti dahulu. Sedangkan komitmen tu adalah komitmen yang sama. Komitmen penuh kan, yang kena bayar dengan bank, kereta dan sebagainya. Komitmen tu adalah sama, tetapi pendapatannya tu yang telah berkurang. Jadi ada juga ibu bapa yang jadi dalam dilema lah, sama ada kalau anak yang nak sambung belajar ni macam mana nak hantar anak sambung belajar ke IPT. Sebab mak ayah ni mungkin dia fikir semuanya kena memerlukan kewangan daripada poket sendiri. Tapi sebenarnya ibu ayah, abang kakak yang berada dengan kita pada hari ini, jangan risau. Bagi pelajar warga negara Malaysia, masuklah ke pusat matrikulasi, ambil pengajian asasi. Kita ada 6 pengajian asasi yang boleh dipilih. Yang boleh dipilih, dan sebenarnya kalau ikutkan apa yang Wan Syakir katakan tadi, walaupun dia ambil pengajian Islam, tetapi masa dia peringkat degree, dia telah tukar kepada bidang bahasa Arab. Menunjukkan bahawa kita punya bidang pengajian ini dia boleh rentas bidang. Itu antara keistimewaan pelajar pengajian asasi di pusat matrikulasi. Kita boleh rentas bidang. Kita maksudnya mungkin kita menyedari bahawa bakat kita berada di dalam bidang bahasa, maka nanti masa peringkat degree kita boleh pergi ke bidang bahasa. Kalau kita rasa, saya ni suka jenis jiwa yang suka mengajar, jiwa seorang guru, maka nanti masa peringkat degree boleh ambil pendidikan. Kalau saya seorang yang IT savvy, boleh pergi ambil bidang yang ada double degree. Okay. Contoh macam dakwah dan multimedia, betul Kalau salah tolong betulkan saya. Bidang dakwah dia ada satu yang tak silap saya, dakwah dan HR kan Ustaz? Dakwah dan HR. Yang ada satu bidang tu dia
Di Dakwah peringkat degree pengurusan. dia ada apa ni berkembar dengan multimedia. Saya tak ingat nama Bahasa Arab bidang. multimedia apa ada Ustaz? Masyarakat multimedia. Ada. Ya, kalau pengajian Islam entah ingat. Uh, Tak ingat kurang ingat Ustaz. Okey, dakwah pengurusan sumber, okey, dakwah HR, usuluddin dan multimedia, betul Okey, pendidikan Islam dan multimedia pun ada juga. Jadi kita di kuis ni banyak program-program yang bersifat begitu. Maksudnya dia bukan hanya menumpukan kepada satu bidang, tetapi di dalam satu satu kursus itu dia menggabungkan kedua-dua disiplin ilmu. Jadi itu yang menariknya. Okey, menariknya di kuis ini. Menariknya asasi di kuis ini. Jadi itulah dia secara ringkas. Kalau TKK ni secara ringkas bagi ibu bapa, bagi abang dan kakak yang rasa macam ada kekangan kewangan untuk menghantar anak ataupun adik ke institusi pengajian tinggi, maka letakkanlah dalam list antara tempat destinasi yang boleh dituju adalah asasi di pusat matrikulasi kuis. Kita dah buka kita punya pendaftaran. Kalau cuba tengok dekat crawler tu, kemasukan asasi sesi 3 untuk Februari 2022. Okey, kita telah pun buka. Kalau ada masalah, apa yang nak tahu lagi secara lanjut, boleh hubungi nombor yang tertera. Cuba tengok di dalam crawler tu. InsyaAllah kita akan bantu untuk tuan-tuan mendapatkan maklumat yang secukupnya sebelum membuat keputusan menghantar anak ataupun menghantar ahli keluarga sambung belajar di pusat matrikulasi kuis. Saya kira itu sahaja Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz moderator. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Wow. Wow. Itulah pengajian percuma yang telah diterangkan oleh dekan kita daripada pusat matrikulasi. Masya Allah. Untuk pengetahuan semua, TKK ni khas untuk matrik sahaja. Dah habis matrik, tajaan, banyak lagi tajaan lain boleh dimohon. Macam saya sendiri di degree saya ambil PTPTN tapi diubah kepada beasiswa. Sama juga, free juga. Kemudian saya dapat pula di samping PTPTN tu, saya dapat pula tajaan Selangorku. Selangorku bagi duit poket. Sama macam TKK bagi duit poket. Lebih sikit lah, 600-700 sebulan. Itu maknanya sebenarnya pelajar-pelajar kuis ni mudah untuk dapat tajaan. Mudah. Sebab nama kuis tu sendiri dan kebolehpasaran pelajar kuis tu sendiri selepas tamat pengajian sangat-sangat senang, kerana oleh itulah ramai yang sanggup untuk menawarkan sponsor, memberi banyak tajaan. Jadi khas daripada kuis sendiri, kuis sediakan tajaan khas kuis untuk adik-adik yang masuk ke asasi, yang masuk ke pusat matrikulasi. Dan bila dah masuk matrikulasi, jangan lupa untuk mohon tajaan khas kuis ni. Kena mohon, bukan masuk daftar sahaja terus dapat. Itu kadang-kadang salah faham lah daripada pelajar, daripada ibu bapa sendirilah. Jadi untuk mendapatkan tajaan khas kuis ni perlu buat permohonan, kerana di situ ada syarat dan termanya lah. Jadi kemudian sekarang kita dengar pula lah daripada saudara Encik Syakir pengalaman beliau sendiri yang telah mengambil tajaan khas kuis. Dan antara syaratnya, syarat yang terkandung dalam tajaan khas kuis tu adalah perlu menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di kuis juga. Jadi kita dengar apakah pengalaman Encik Syakir selepas Encik Syakir menerima TKK. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz moderator kita. Ya benar, saya ambil pengajian ataupun saya ambil tajaan khas kuis panjang berada di pusat matrikulasi itulah. Alhamdulillah, itu satu pilihan yang sangat, saya rasa sangat tepat lah pada ketika itu, dan juga pada ketika ini siapa yang ingin menyambung sila ambil TKK itu insyaAllah. Baik, ceritanya macam ni lah, sebab kami masa tu mungkin tak ada didedahkan dengan macam forum-forum macam ni kan, majlis-majlis macam ni.
Jadi kalian sekarang ni beruntung sebab kalian yang belum masuk ke kuis lagi tapi dah didedahkan dengan TKK. Macam saya semasa masuk kuis tu kami didedahkan ketika orientasi, ketika minggu ta'aruf tu. Dan pada ketika minggu ta'aruf tu barulah kami diiklankan dengan satu tajaan ni yang dinamakan sebagai tajaan khas kuis. Dan tajaan khas kuis ni macam yang Ustaz Effendi kata tadi, macam yang Tuan Moderator kata tadi, dia percuma, free of charge. Macam orang cakap, apa ni belajar percuma? Macam mustahil kan? Tidak, inilah yang dinamakan tajaan khas kuis. Jadi kita belajar 3 semester tu, berbelas-belas subjek pun tidak keluar satu sen pun untuk pengajian tersebut jika menepati syarat yang ditentukan oleh pihak kuis lah. Jadi macam pengalaman saya sendiri pun bila ambil TKK ni, dia bagi pihak parents saya lah, mak ayah saya mereka pun sangat keliru. Sebab selalunya ayah ni bila kita anak last, jadi ayah ni bila abang-abang, akak-akak dia belajar kan setiap semester akan kena bayar yuran kan. Jadi bila kita ni nanti bila dah bulan nak exam tu cakap ayah nak exam ni. Saya kata yuran dah bayar belum? Saya kata tak ada yuran. Tak ada yuran. Jadi mak ayah pun mula keliru macam tak ada yuran. Semester 2 tanya lagi, yuran dah bayar ke belum? Tak ada yuran. Tak ada yuran juga. Semester 3 pun sama, tidak ada yuran. Jadi inilah kelebihan yang ada pada pusat matrikulasi kuis. Dia punya syarat ni kalau nak join tu jangan risau, dia akan dibimbing oleh mereka yang yang berautoriti lah, mereka yang akan membimbing nanti. Jangan risau, dan majoriti kalau daripada sudut pengalaman saya, testimoni saya dan juga batch saya pun, majoriti daripada kami semua ambil TKK ni. Macam yang Ustaz Moderator kata tadi, syaratnya ialah kita kena sambung pengajian degree di kuis. Dan ini tak jadi masalah, dan ini bukan satu paksaan tapi ini satu keinginan untuk pelajar-pelajar untuk sambung ke degree. Sebab berdasarkan apa yang Ustaz Effendi cerita tentang kelebihan-kelebihan kebolehpasaran pelajar-pelajar selepas menghabiskan degree di kuis tu, memang nak kita sambung dekat kuis tu. Macam degree dekat sana tu saya boleh kata dia punya flexibility dia. Satu sebab degree-degree di kuis dan juga pengajian-pengajian di kuis ni dia melatih seorang manusia untuk menjadi muslim dan muslimah yang sebenar. Itu satulah. Dan yang kedua, dia memberi persediaan untuk menempuh alam pekerjaan dengan sangat baik. Sebab setiap subjek-subjek yang disediakan tu, dia ada teori, dia ada praktikalnya kan. Dan macam saya kata tadi, macam Ustaz Effendi kata tadi, ada orang dia bidang ini tapi dia minat satu perkara yang lain. Tidak ada masalah. Untuk kebolehpasaran saya ceritalah dari sudut kerjaya kan sedikit. Ada yang kata seorang itu walaupun dia daripada bidang Al-Quran Sunnah ke, bidang pengajian Islam ke apa-apa pun, tapi disebabkan dia telah belajar ilmu-ilmu berkaitan contoh komunikasi, maka andai kata dia nak jadi seorang wartawan, seorang yang di industri kewartawanan, tidak ada masalah. Bahkan memang ada alumni-alumni kita yang bidang sekarang pengajian Islam tapi selepas habis tu dia pergi ke arah bidang yang lain disebabkan dia telah bersedia dengan subjek-subjek yang dipelajari di kuis itu. Bukan maksudnya bila pengajian Islam mesti dia jadi seorang yang mengajar agama Islam. Ia memang ada, majoriti memang akan pergi ke arah situ, tapi tidak salah untuk mereka mencuba bidang lain. Terutama sekali kita sekarang revolusi kita ni, kan kita ada yang masuk bisnes, ada yang masuk syarikat, ada yang masuk dunia coding, designing, semua benda tu. Jadi dekat kuis ni lah dia dah menyediakan segala perkara. Maka inilah saya kata, ambil asasi di kuis, ambil TKK tu, percuma, sambung degree, khalas, habis degree tu insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan rezekikan kerjaya-kerjaya yang mengikut minat anda. Tidak ada masalah. Yang penting masuk dulu asasi kuis, ambil TKK. Macam Ustaz Moderator kata, jangan masuk belajar gitu-gitu je, tengok-tengok sampai bil kat rumah. Tak mau gitu. Ikut arahan dia, kata ambil, kena buat agreement, kena ikut arahan dia, buat dulu. InsyaAllah khair, menepati ciri-ciri dan syarat-syaratnya. Kita akan orang kata belajar secara percuma. 1 tahun belajar secara percuma. Mana nak dapat lagi? Hanya di kuis. Cuma masuk kuis. Wallahualam Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Encik Syakir. Itulah sebenarnya yang akan membimbing adik-adik, anak-anak semua untuk mendapatkan tajaan khas kuis ni sangat-sangat
boleh, sangat-sangat, maksudnya memang pegawai yang khas berkaitan dengan TKK yang akan membimbing adik-adik untuk mengisi borang, untuk siapkan agreement. Jadi adik-adik tak perlu rasa berat ataupun rasa susah. Hanya ikut sahaja apa yang diterangkan, apa yang diperlukan daripada agreement tersebut. Dan insya-Allah nanti bila adik-adik, anak-anak dah masuk ke pusat matrikulasi, dah daftar, insya-Allah akan di-invite, akan dijemput masuk ke grup khas TKK. Dan di sana akan ada seorang pegawai yang akan menguruskan borang tersebut. Kita bagi masa untuk siapkan lebih kurang dalam 5 minggu daripada awal kemasukan. Kalau kemasukan yang akan datang ni adalah pada 21 hari bulan, pendaftarannya sehingga 25, mulanya kuliah 28 hari bulan, insya-Allah bermula 28 tu, daripada situ 5 minggu. Jadi dalam tempoh 5 minggu tu adik-adik boleh selesaikan urusan TKK dengan pegawai yang khas menguruskan TKK, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada soalan akhir lah Ustaz, sebelum nasihat daripada Ustaz dan juga Encik Syakir. Soalan saya yang terakhir adalah Ustaz, apa pandangan Ustaz mengenai cabaran pembelajaran sekarang? Sekarang maksudnya dah hampir 2 tahun dah Ustaz. Iaitu kita belajar secara online Ustaz. Adakah selepas ni kita akan belajar secara online lagi, ataupun mungkin ada bersemuka di situ yang kita dengar daripada cerita pengalaman Cik Syakir duduk di kuis, ada Masjid Azhar, ada tasiknya, boleh main kayaknya, ada dewan badmintonnya yang khas, boleh nak tempah main kat dalam tu, masya-Allah, banyak lagi. Jadi boleh tak Ustaz terangkan? Okey, terima kasih kepada Ustaz Siraj. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Baik, berkenaan dengan belajar online ni, saya rasa dia bukanlah satu benda yang saya rasa bukan benda yang sukar dah sekarang ni. Dia adalah satu benda yang dah jadi norma biasa dalam kehidupan kita lah keseluruhannya, terutama yang pelajar dan pensyarah dan juga orang yang bekerja kan. Orang yang bekerja dah biasa dah meeting secara online, kuliah, tutorial secara online sejak daripada tahun 2020 lagi. Kalau pada awal-awal dulu tu memang kita agak macam panik jugalah nak buat yang di situ kena buat secara online. Okey, macam mana macam mana cara, apakah medium yang digunakan untuk saya line saya macam tak apa okey lah. Betul suara saya terputus-putus kan? Terputus-putus sikit Ustaz. Agak terputus-putus terputus-putus sikit sebab saya tengok di luar sana dah macam gelap macam nak hujan. Gelap. Jadi dia mengganggu sedikit lah. Dia mengganggu sedikit saya punya line di sini. Jadi saya rasa pembelajaran online ni bukanlah satu benda yang pelik lah sekarang ni. Saya rasa pelajar-pelajar dah advance dah. Silat-silat mereka ni lebih advance daripada pensyarah-pensyarah mereka. Sebab saya tengok kelas pembelajaran online anak saya yang baru dah jam 5, dah jam 4 masa tu. Siap budak-budak yang dalam tu dia letak dalam chatting, dia kata kau punya nombor PUBG berapa? Maksudnya masa kelas dia orang siap main PUBG. Siap boleh main PUBG sambil-sambil belajar. Itu menunjukkan bahawa budak dah jam 4 orang kata boleh macam tu. Saya rasa apatah lagi budak yang pelajar-pelajar yang berada di institusi pengajian tinggi. Saya rasa lagilah mereka ni lebih advance lah, lebih IT savvy lagi lah daripada pelajar-pelajar di sekolah rendah atau di sekolah menengah. Jadi pada saya dia tidak lagi jadi halangan utama kepada pelajar-pelajar kita.
kalau nak kata jadikan halangan utama, contoh macam gadget dan sebagainya, saya rasa kalau gadget kita boleh beronline, bersemuka secara online dengan menggunakan handphone. Jadi pada zaman ini boleh dikatakan agak pelik kalau pelajar tidak mempunyai handphone. Agak pelik. Okay, zaman ini adalah zaman teknologi, semua pelajar ada handphone. Kecuali kes-kes terpencil lah, kita tidak nafikan. Kita tidak nafikan. Ada pelajar-pelajar yang mungkin tidak datang daripada keluarga yang susah dan sebagainya, ada masalah-masalah. Yang itu kita tidak dapat nafikan lah. Tapi secara amnya, pelajar-pelajar ni boleh katakan handphone ni ada. Mereka bersedia untuk mengikuti kelas secara online. Cuma yang mungkin jadi agak sedikit bebanan kerana dia ada membabitkan kos, iaitu untuk data lah. Data mungkin tak semua yang ada Unify di rumah. Okay, ada yang mengharapkan kepada data. Yang ini perlu diberikan perhatian lah bagi pelajar-pelajar yang tak mampu untuk data ni. Yang ni tak apa, tak ada masalah. Kalau kata ada, okay, kalau di kuis, sekiranya pelajar-pelajar ni ada menghadapi masalah data, katalah belajar di rumah, ada masalah data internet, okay, tuan-tuan ataupun adik-adik ni boleh datang ke kampus, balik ke kampus dan belajar di kampus, gunakan kemudahan Wi-Fi yang kita ada, yang disediakan oleh pihak kuis. Dan Alhamdulillah, berita baik, pihak kuis telah pun menambah baik lagi prasarana Wi-Fi ini, dan insya-Allah pelajar-pelajar yang balik ke kampus, mereka boleh orang kata belajar dengan menggunakan kemudahan Wi-Fi ini dengan lebih selesa, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi pada saya, belajar online, cabarannya tu memang tetap ada. Cabaran apa pun kita punya mod pengajian yang kita ada, situasi kita mesti ada cabaran. Tapi cabaran yang terbesarnya pada saya adalah diri sendiri. Kadang kita ni terlalu mencari sebab ataupun mencari alasan, okay, untuk kita, yelah, untuk kita nak buat ni, kita kata mesti kena ada ni, mesti kena ada tu, mesti kena ada sekian, mesti kena ada sekian. Kita meletakkan syarat banyak sangat kepada diri kita, kepada diri kita. Sedangkan sebenarnya kalau kita fikir secara simple, benda tu boleh je sebenarnya. Kalau nak belajar online, tak perlu laptop baru, tak perlu handphone yang terlalu canggih. Handphone yang biasa-biasa, jenama yang biasa-biasa pun okey, asalkan dia ada fungsi, dia ada fungsi tersebut, okay, boleh jalan lah, kan? Betul tak? Dia tidak perlu 5G. Cakap kan, ayah susahlah nak belajar ya, kena beli handphone 5G juga. Ataupun kena beli handphone apa, macam sekarang kan dah ada mazhab baru kan. Handphone yang lipat kan. Ustaz Siraj dia dah ikut mazhab tu. Allah. Bocor rahsia. Mazhab baru. Tidak belajar dengan bersungguh-sungguh. Online insya-Allah dia akan jadi lebih mudah, lebih menarik dan lebih orang kata interaktif. Mana keadaan itu sama je seperti mana kita belajar secara bersemuka. Tapi kalau ada masalah internet, data internet, saya sarankan kepada pelajar-pelajar ni, kuis kita ada menyediakan kemudahan Wi-Fi secara percuma, datanglah ke kuis. Duduk dalam kampus, belajar dalam kampus. Lagi mudah, kan boleh jumpa dengan pensyarah terus. Kalau ada masalah pada waktu konsultasi, bila-bila masa saja. Wallahu alam. Ala kulli hal, kesimpulan saya berbalik kepada diri masing-masing. Pada saya penting belajar untuk optimis, menghadapi sesuatu kemungkinan ataupun cabaran itu dengan jiwa yang besar.
Okay, menghadapi dengan jiwa yang besar dan juga penuh dengan aura-aura positif. InsyaAllah perkara-perkara itu akan menjadikan kita belajar dengan tenang dan lebih fokus. InsyaAllah. Wallahu'alam. Syukran Ustaz. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pandangan Ustaz, Masya Allah, berkaitan dengan cabaran dan juga pentingnya untuk adanya komunikasi dua hala lah di antara pelajar dan juga pendidik, iaitu pensyarah. Jika ada masalah, pasti ada masalah. Bukan jika, pasti akan ada masalah yang timbul yang akan kita hadapi. So jangan berdiam diri. Perlu ada komunikasi. Perlu rujuk kepada yang sepatutnya. Jika dia berkaitan dengan akademik, rujuk kepada subjek tersebut ataupun kepada ketua jabatan dan sebagainya lah. Kalau berkaitan dengan persatuan, rujuk kepada penasihatnya, ikut kepada flow-nya, insyaAllah. Okay, so kita pergi kepada soalan terakhir juga untuk saudara Encik Syakir. Tadi kita dengar Ustaz Nur Afendi ada sebut untuk kemasukan akan datang, Alhamdulillah memang kita alu-alukan kedatangan pelajar untuk masuk ke kampus. Sebab dah hampir 2 tahun kita berjalan secara online. Mungkin Encik Syakir sekarang pun sendiri sedang belajar di peringkat degree. Jadi bagaimana perasaan Encik Syakir ketika belajar dulu bersemuka di kuis dan sekarang belajar master, mungkin online juga ataupun mungkin ada bersemuka, apa pandangannya dan bagaimana cara untuk sentiasa bersemangat dengan dua keadaan tadi, bersemuka dan online, dan yang mana lebih baik jika diberi pilihan? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Moderator. Untuk pengetahuan lah, saya nak maklumkan je. Saya Alhamdulillah selepas habis degree tu, saya sambung pengajian ijazah sarjana di UIA. Dan sebenarnya Alhamdulillah saya baru sahaja menghabiskan pada bulan 11 hari tu. Udah tamat dah Ustaz? Alhamdulillah baru saja habis lah. Alhamdulillah. Masya Allah, tahniah Ustaz. Baru diluluskan oleh Dewan Senat kan. Rezeki kat situ lah. Baik, berbalik kepada soalan tadi kan. Macam pengalaman saya sendiri pun, masa asasi dan juga degree di kuis kami belajar secara bersemuka lah. Dan itu memang yang menjadi norma bagi pelajar-pelajar pada ketika itu kan. Dan ada pun bila mana saya melanjutkan pelajaran di peringkat master di UIA, pada sebulan pertama kami belajar secara bersemuka dan pada bulan 4 tu atau bulan 3 kalau tak silap tu baru berlakunya PKP yang pertama kan. Dan pelajar-pelajar diminta duduk di mahalah masing-masing dan belajar secara online. Dan itulah detik permulaan untuk pelajar-pelajar master juga untuk belajar secara online. Jadi dari sudut cabaran, kalau belajar online ni bagi saya pada permulaan ialah seperti Ustaz Effendi kata, pada permulaan dia agak kekok, agak awkward sebab kita baru nak, orang kata, bermanja-manja dengan Google Meet. First time dengar Google Meet, apa itu Google Meet kan, baru dengar Zoom, macam mana nak download Zoom ni, tekan apa, itu pada permulaan nak belajar online tu lah. Tapi yang saya boleh katakan, apa yang boleh memotivasikan seorang pelajar tu untuk terus belajar, tak kira lah online ke, offline ke, saya boleh bagi dua perkara lah insyaAllah yang boleh menjadi manfaat untuk rakan-rakan pendengar sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yang pertama sekali ialah pastikan kita sebagai seorang pelajar ni ambil kos yang kita minat. Bukan yang kawan-kawan kita minat, bukan yang jiran tetangga kita minat, tapi apa yang kita minat. Ini sangat penting ya. Sebagai seorang pelajar ini sangat penting. Sebab apa? Sebab bila mana kita minat suatu kos, suatu subjek, suatu bidang, walau susah mana pun kos tu, kalau kita jatuh 9 kali, kita tetap akan bangun untuk kali yang ke-10. Betul tak? Sebab kita tahu nilai apa yang kita boleh dapat setelah kita memahami kos tersebut. Contoh, saya bagi contoh, saya dari sudut perspektif seorang pelajar jurusan bahasa Arab kan. Degree bahasa Arab, Alhamdulillah, master pun linguistik bahasa Arab. Kenapa kami bersusah payah untuk memahami bahasa Arab ni? Walaupun kenapa tak belajar aja bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Itu kita dah biasa dari kecil kan. Sebab kami tahu nilai apabila kita memahami bahasa Arab tu, apa yang kita akan dapat. Kita akan lebih
khusyuk dalam beribadah, akan lebih banyak rujukan dalam kitab-kitab agama. Itu yang kami kejar. Jadi walau susah mana pun, walau kami ada subjek yang kami rasa macam tak boleh nak score, tapi kami still akan cuba motivasikan diri sebab kami tahu nilai sebalik subjek-subjek yang kita akan belajar tu. Itu yang pertama lah, berkait dengan kita kena pilih kos yang juga yang kita minat ni. Dan berkait dengan kos yang kita minat ni, percayalah kalau seseorang itu dipaksa untuk belajar suatu kos yang dia tidak minat, dia susah sikit untuk pergi jauh. Mungkin boleh, tapi kebarangkalian tu agak rendah lah. Sebab pilihan berada di tangan kita tau nak sambung belajar ni kan. Like literally berada di tangan kita. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika kan. Ya Allah, aku minta petunjuk daripada Engkau ya Allah dengan ilmu yang Kau ada. Dan saya sebagai pengalaman saya sambung asasi di kuis ni, saya istikharah. Jujur saya kata, saya istikharah. Masa tu ada dapat IPTA dan juga ada dapat kuis. Tapi saya istikharah, Allah gerakkan hati, permudahkan urusan untuk ke kuis. Saya degree ambil bahasa Arab pun saya istikharah juga. Masa tu pun saya istikharah. Semuanya letak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata berada di tangan kita pilihan. Maka pilihlah kos yang anda minat, insya-Allah anda akan termotivasi. Itu yang pertama. Poin kedua yang saya boleh katakan untuk memotivasikan seorang pelajar, tak kira online ataupun offline pun, sebab saya merasa kedua-dua situasi ni, ialah mencari sahabat-sahabat yang baik. Mencari sahabat-sahabat yang sentiasa ada bersama dengan kita. Kita berkawan biar dengan semua, tapi bersahabat biar dengan yang bersama dengan kita. Faham tak? Bersama apa? Bersama nak menuntut ilmu, bersama nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sahabat yang sebenar. Dan saya alhamdulillah Allah hadirkan saya daripada zaman asasi, degree dekat kuis ni dengan biah-biah yang solehahnya. Allah hadirkan sahabat-sahabat yang baik. Saya degree ni kami ada geng Zikrayat, geng Zikrayat family ni, memories. Geng-geng yang memang kami punya cara kami belajar ialah, ini dari sudut offline yang kami belajar ialah pada setiap semester tu sebelum final exam tu kami akan duduk bersemuka satu kelas tu untuk kami murajaah bab ke bab, soalan ke soalan sebelum exam, setiap subjek. Itu cara kami. Dan kita nak motivasi dengan kawan-kawan, kalau kita seorang-seorang dia akan mudah jatuh. Betul tak? Dia akan malas lah nak belajar hari ni. Tak lagak lah. Main game lah. Main PUBG. Saya Fendi main PUBG kan. Dia kata tadi, anaknya. Jadi, bila kita ada kawan-kawan ni, dia akan terpanggil. Okey lah, pergilah belajar sekejap. Dan inilah yang kami, budak-budak Basel, kami kadang gabung juga Basel A ke Basel B ke, kami gabung juga untuk belajar subjek-subjek sebelum final exam itu. Dan itu offline. Kalau online pun masa zaman saya berada di UAE itu pun, kita walaupun tak ramai pelajar-pelajar dia, tapi kami still ada kumpulan-kumpulan kecil ni. Kami ada pelajar 3-4 orang grup WhatsApp. Kita akan bincang, tanya, macam mana perkembangan thesis sekarang? Oh, kita pun termotivasi. Okey, dia dah tanya. Aku sekarang bab 2. Kau macam mana? Aku bab 3. Okey. Macam nak bantu apa-apa tak? Ada bahan rujukan. Bagi dekat link, bagi contoh-contoh jurnal, apa yang nak publish kan. Kalau ada seminar, join. Inilah poin-poin yang saya boleh katakan, 2 poin untuk kita terus termotivasi untuk belajar. Sama ada online, offline sebenarnya tak. Bagi saya tidak ada beza lah zaman sekarang. Dulu mungkinlah orang kata offline sebab kita dah terbiasa. Betul tak? Kita dah beratus-ratus tahun dah daripada zaman kita merdeka dulu memang belajar offline. Tapi norma baharu ni ada online, kita cubalah orang kata adaptasi kita punya sistem pembelajaran tu dengan online. Tapi kalau direzekikan untuk offline semula tidak ada masalah sebab sebenarnya lagi seronok lah dari sudut offline tu sebab berjumpa dengan pesyarah, berjumpa dengan sahabat, itu lebih seronok lah. Tapi insyaAllah khair, dua-dua tu ada pro kontra, ada baik buruknya. Dia terserah kepada pelajar itu sendiri. Allahu'alam, Ustaz. Okay, terima kasih Encik Syakir atas perkongsian pengalaman tersebut, Masya Allah. Jadi dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kontranya. Jadi dia bergantung kepada diri kita sendirilah sebagai seorang pelajar. Saya sendiri pun tak adalah kata tak ada pengalaman, ada pengalaman mengajar lah. Di pihak saya sebagai pengajar, saya nampak apa kurangnya, apa lebihnya, tapi kita boleh improve untuk jadi lebih baik dari semasa ke semasa. Jadi untuk teruskan semangat kita ni, kita perlu baca diri kita sendiri, kita perlu kenal diri kita sendiri.
kita boleh cerminkan orang lain, tapi cerminkan yang kena dengan diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada orang kita cuba serap. Jika ia bersesuaian maka kita teruskan, jika tak bersesuaian kita cari lagi. Itulah sebahagian daripada usaha kita untuk kekal semangat, insya-Allah. Jadi yang terakhirnya, insya-Allah sebelum kita akhiri pertemuan bicara kita pada petang ini, jadi saya sangat sangat-sangat ingin mendengar nasihat daripada Ustaz Nur Afendi untuk pelajar kita, bakal-bakal pelajar kita ataupun pelajar kita yang sedang ataupun pelajar kita yang semasa. Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat untuk kita semua, insya-Allah. Lain Ustaz tak ada. Mungkin lain Ustaz tak ada kot. Saya kira Ustaz tak ada. Okey, tak apa. Mungkin Ustaz terkeluar kot. Kita apa? Kita pergi kepada Encik Syakir dah dulu. Mungkin Encik Syakir boleh bagi nasihat kepada mahasiswa sekarang yang masih belajar ataupun calon. Kita ada juga yang menonton ni calon-calon yang akan masuk ke pusat matrikulasi. Boleh bagi nasihat sikit untuk bakal-bakal pelajar dan pelajar semasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Moderator. Kita doakan Ustaz Effendi kembalilah bersama kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Tapi saya jawab dulu ke nak bagi Ustaz Effendi dulu? Macam mana ni? Moderator. Sila. Wan Syakir dulu. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi sedikit je lah. Sebenarnya saya tak patut bagi nasihat, sepatut saya mendengar nasihat di sini sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. Masya-Allah, kita mengalu-alukan. Sedikit perkongsian lah yang kita boleh bagi untuk pelajar-pelajar yang sedang belajar ataupun pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di kuis ni. Saya boleh katakan yang pertama ialah perkara ini sebenarnya semakin lama saya nampak semakin berkurang dalam diri pelajar. Apa ya? Iaitu adab. Adab pelajar dalam ilmu ni. Dan bila saya kata adab dengan ilmu ni, dia satu perkara yang umum. Bukan adab dengan ilmu ni dengan ilmu itu sahaja. Pertama sekali adab dengan orang yang mengajar ilmu, ini para pensyarah, para asatizah. Hormatilah mereka, dengar cakap mereka. Kalau mereka bagi arahan, terima dengan hati yang terbuka. Mereka bagi teguran, terima dengan hati yang terbuka lah. Dan sebab kadang-kadang kita nampak zaman sekarang mungkin mereka terlalu selesa lah dengan para pensyarah ni. Jadi mereka hilang adab mereka terhadap para asatizah, dan ini yang perlu kita jagalah, terutamanya di mana kita belajar secara offline ni lah. Dan seterusnya yang saya boleh kata berkait adab dengan ilmu ni ialah berkait dengan kitab-kitab, nota-nota tu kan. Nota-nota kitab-kitab yang kita pelajari itu selepas habis belajar, kadang-kadang kita nampak para pelajar ni mereka tidak menghargai ilmu-ilmu itu. Sebab bagi mereka ilmu itu hanya ada dalam sudur, dalam hati mereka. Sedangkan sutur yang telah tertulis itu juga merupakan ilmu. Jadi kitab-kitab itu tidaklah dibuang begitu sahaja setelah imtihan, setelah exam itu sepatutnya disimpan dengan rapi. Jika ingin diwariskan kepada junior-junior silakan, tidak ada masalah. Itu merupakan antara adab-adab dengan ilmu. Dan adab yang terakhir ialah adab dengan tempat menuntut ilmu itu. Kalau online sekalipun, kalau belajar dalam bilik sekalipun, pastikan bilik itu bersih lah, kemas. Sebab kita nak belajar ni kena duduk dekat tempat yang bersih. Islam mengajar kebersihan kan. Betul. Jadi kadang-kadang ialah sebab mungkin dia tidak buka kamera. Bila belajar offline ni majoriti tak buka kamera. Jangan cakap pelajar je, kadang-kadang kita dah bekerja ni pun kalau ada program dengan apa-apa pun kadang-kadang rasa segan nak buka kamera tu kan. Saya pun tidak pastilah kenapa. Tapi andai kata walaupun tidak buka kamera, namun tetap kita perlu menjaga kebersihan tempat sebab kita sedang menuntut ilmu pada ketika itu. Dan pesanan terakhir saya untuk para pelajar ialah zaman sekarang ni merupakan zaman banyak fitnah. Fitnah pada ilmu, fitnah pada akidah, fitnah pada agama kita sendiri ni, fitnah dalam hubungan lelaki perempuan. Jadi saya kata, jujur saya kata, ini ikhlas dari hati saya katakan kepada para pelajar dan juga kepada mereka yang sedang mencari institusi untuk belajar, masuklah ke kuis. Sebab kuis ini yang akan mendidik rohani kita dengan sangat baik. InsyaAllah khair, saya yakin. Siapa yang masuk kuis ni, jika didedahkan dengan perkara-perkara yang baik, maka insyaAllah setelah keluar nanti dia akan menjadi seorang
baik, insya-Allah. Itu saja nasihat yang sedikitlah daripada saya. Wallahu Masya a'lam. Allah. Alhamdulillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Memang itulah qasad kita, itulah kita punya hadaf untuk sempurnakan akhlak kita juga. So kita kena sentiasa iringi segala perbuatan, segala kelakuan kita dengan adab lah, insya-Allah. Tunjukkan akhlak yang mulia lebih lagi dengan mereka-mereka yang terlibat untuk menghasilkan ilmu pada diri kita, insya-Allah. Seterusnya Ustaz Nur Effendi boleh kongsikan, boleh bagi nasihat Ustaz kepada mahasiswa yang sedia ada di matrik dan juga calon-calon yang bakal menjadi pelajar asasi, pelajar matrikulasi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Siraj dan juga saudara Syakir di atas tausiah yang pada saya sangat-sangat baik, sangat-sangat baik, sangat-sangat orang kata boleh dijadikan inspirasi lah kepada adik-adik adik-adik yang sedang belajar di pusat matrikulasi ni. So saya sendiri ingin mentausiahkan dua perkara lah. Pertama, dalam kita menuntut ilmu ni, antara yang menjadi penekanan daripada para ulama adalah kita memurnikan niat. Memurnikan niat kita menuntut ilmu ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang kita buat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Di situlah connection kita bermula. Maksudnya kita punya motivasi kita bermula di situ. Okey, apabila kita meletakkan tanggungjawab kita itu ada berkaitan dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan memudahkan segala perjalanan kita. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang sesiapa yang menyelusuri satu jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia untuk menuju, ataupun Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Yang itu mungkin boleh dihuraikan, kalau nak dihuraikan lagi panjang lah. Tetapi nak kata, nak masuk syurga ni pun kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Apa yang kita nak amal itu pun kita kena beramal di atas dasar ilmu. Kita tak boleh melihat orang buat sesuatu, kita ikut apa yang orang lain buat tanpa kita tahu bahawa kenapa kena buat begitu. Kan? Kita mesti kena belajar. Okay? Sebagai orang Islam, kita mesti kena ada ilmu. Kita kalau tidak ada ilmu, maka ibadat itu kita buat tanpa ada penjiwaan. Ibadat yang kita buat itu kosong. Kita hanya ikut-ikutan sahaja. Jadi memurnikan niat ini adalah satu perkara yang penting. Dia adalah asas yang foundation yang sangat kuat yang perlu dibina oleh setiap daripada penuntut ilmu. InsyaAllah apa yang akan antum lalui, sesusah mana pun dia, antum tidak akan kesorangan kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan membantu. Okey. Kemudian yang kedua, datang belajar ke kuis ini dengan membawa ataupun dengan membawa misi hijrah. Misi hijrah diri. Hijrah diri. Bukan kita berhijrah tempat. Kita menghijrahkan diri kita. Supaya diri kita ada penambahbaikan, ada penghijrahan yang berlaku. Kalau dulu mungkin kita ni tidak berilmu, bila masuk ke kuis kita jadi orang yang berilmu. Dulu mungkin kita tak berapa bagus sangat akhlak kita. Bila masuk ke kuis kita hijrah diri, akhlak kita jadi akhlak yang lebih baik daripada sebelum ini. Kalau dulu kita tak faham sangat pasal bab-bab menutup aurat, bila masuk kuis kita faham dah kepentingan menutup aurat, hikmah menutup aurat dan kenapa kita kena menutup aurat. Jadi jadikan kuis ini adalah permulaan hijrah.
Berhijrah daripada yang ada sekarang kepada yang lebih baik pada masa akan datang. Impian kami adalah kami nak pelajar-pelajar yang habis daripada matrik, yang habis daripada kuis, pelajar-pelajar yang boleh menjadi harapan dan kebanggaan pertama ibu dan ayah. Ibu dan ayah dia apabila dia melihat anak, dia tak ada cerita pasal lain. Dia akan kata, ayah harap nanti akan ada anak ayah yang boleh memandikan jenazah ayah dan yang akan menguruskan yang mengimamkan salat jenazah dan yang akan menguruskan pengebumian. Sampai tahap itu sekali. Harapan ibu dan ayah kita. Dia tak nak yang banyak-banyak, dia bukan nak harta, dia bukan nak kemasyhuran, tapi dia nak itu. Di hujung hayat dia akan berharap akan ada anak yang begitu. Jadi pada saya perjuangan pelajar-pelajar ini adalah berhijrah adalah untuk menjadi anak yang soleh. Secara kesimpulannya adalah untuk berkhidmat sebagai anak soleh. Insya-Allah dalam masa sama, kalau kita dengan mak ayah okey, insya-Allah dengan masyarakat pun nanti insya-Allah akan jadi okey juga. Biasanya begitulah dengan mak ayah okey, kemudian dengan masyarakat pun kita menjadi aset kepada tempat ataupun kampung kita. Orang penting dekat kampung kita. Itu yang kita nak. Saya rasa saudara Syakir pernah pun mengalami mengalami pengalaman yang saya sebutkan tadi, kerana beliau telah pun habis belajar di kuis. Orang pandang lain kan, betul tak saudara Syakir? Orang pandang lain kepada kita, betul tak? Dia bukan maksudnya pandang negatif, tak. Dia pandang tu dengan penuh harapan. Okey. Orang kata orang harapan kampung lah. Maksudnya. Kalau kat masjid tu, orang harapan masjid. Jadi kita nakkan dengan wujudnya orang kata masjid sebagai nadi kepada kampus, di mana kalau orang masuk ke kampus, pertama yang dia akan nampak adalah masjid lah. Terus nampak Siratul Mustaqim, terus nampak masjid. Kebetulan bila masuk tu azan pula, terus semayang. Masya Allah. Jadi bi'ah itu sendiri orang kata telah menjadikan masjid itu sebagai simbol tarbiyah, tarbiyah Islamiah, untuk mewujudkan bi'ah Islamiah yang alhamdulillah yang dapat kita pelihara. Kita cuba untuk pelihara sampai bila-bila, insya-Allah. Itu menjadi orang kata, dia kalau tidak ada bi'ah salihah pun sukar juga untuk kita mengubah jiwa manusia ni, kan? Manusia ni antara orang kata yang sukar juga untuk kita ubah. Jadi kadang-kadang faktor sekeliling juga membawa orang kata memainkan peranan yang sangat penting. Jadi bi'ah salihah, saya sangat setuju sebagaimana yang disebut oleh saudara Wan Syakir tadi, bahawa bi'ah salihah itu adalah orang kata keistimewaan kuis yang menyebabkan pelajar-pelajar ini ditarbiyah secara tidak sedar. Jadi saya rasa itu sahaja, Ustaz. Saya ucapkan, mungkin saya ambil kesempatan ni, saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairah kepada saudara Wan Syakir kerana beliau sudi bersama-sama dengan Pusat Matrikulasi Kuis. InsyaAllah jangan serik, kita mungkin kalau kita ada kesempatan lagi, mungkin kita akan jemput lagi. Mungkin saudara Wan Syakir boleh insyaAllah. Boleh, tak ada motivasi ke? Tak ada masalah, masya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Muhammad Siraj. Saya serahkan kepada Ustaz. Tafadhal. Okey, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nasihat yang sangat-sangat berguna untuk kita semua sebagai seorang insan. Tak kira lah kita sebagai pelajar ke, kita sebagai seorang pensyarah ke, tak kisah di mana sahaja. Walau di dalam keluarga, sebagai suami ke, sebagai isteri ke, perlulah berpandukan dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Al-hadis sehingga akhirlah ada lagi. Jadi kalau niat kita memang betul kerana Allah, maka kita akan hijrah kita memang akan sampai kepada Allah. Dan begitu juga hijrah kita kerana Rasul, kita akan sampai kepada Rasul, insya-Allah. Jadi wallahu alam, itulah perkongsian daripada dua panel yang sangat-sangat ditunggukan sebenarnya daripada semua pelajar
asasi semasa. Memang mereka ingin dengar pencerahan, ingin dengar pesanan daripada Dekan Ustaz Noor Effendi dan juga daripada senior mereka iaitu Encik Wan Syakir atas perkongsian dan juga pesanannya, insya-Allah. Okey, setakat itu sahaja untuk pertemuan kita pada petang ini. Semoga ada barakahnya, semoga ada sakinahnya dalam penyampaian dan moga-moga apa yang kita dengar kita dapat ambil iktibar, kita dapat amalkan dan kita boleh sampaikan kepada semua rakan-rakan kita. Pertamanya berkaitan dengan pesanan, yang keduanya berkaitan dengan kemasukan kemasukan ke pusat matrikulasi kuis. Buat pengetahuan semua, minggu hadapan adalah minggu pendaftaran untuk sesi 3 pusat matrikulasi. Jadi anda semua sangat-sangat dialu-alukan untuk mewawarkan perkara ni kepada saudara mara yang terdekat, kawan-kawan masuk ke matrikulasi kuis. Hanya perlukan 5 kredit SPM sahaja untuk melayakkan diri memohon dan mendaftar di pusat matrikulasi. Dan jangan lupa untuk mohon TKK, tajaan khas kuis. Okey, untuk terakhirnya kita ada sediakan dua video. Pertama video sketsa ke mana kita nak sambung pengajian, dan video kedua berkaitan dengan tajaan khas kuis. Setakat itu sahaja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Encik Syakir. Dah, tapi nak sambung mana? Aku tahu. Assalamualaikum Fik. Assalamualaikum Ahmad, sihat? Alhamdulillah, sihat. Macam mana SPM hari tu? Okey tak? Alhamdulillah, okey lah. Result pun okey semua. Alhamdulillah. Memang result yang terbaik lah bagi aku. Sama mana lepas ni? Tak tahu lagi Fik. Tengah cari kat ni nak masuk mana. Apa kata ya kau masuk kuis? Kau tahu tak? Dekat kuis dapat banyak fakulti yang menarik seperti fakulti syariah undang, fakulti pendidikan, teknologi maklumat, asasi dan banyak lagi. Oh, ya ke? Apa je lagi pasal kuis? Nak tahu tak? Sekarang ni kan, kuis ada buat penurunan yuran pendaftaran sebanyak RM350 tau. Lah, ya ke? Yuran pendaftaran asal berapa? Asalnya harga dia RM1,000, tapi dengan tolak RM350 akan jadi RM650. Wah, mantap betul. Apa lagi? Meh masuk kuis. Okey, boleh? Okey, kau boleh layari laman sesawang www.quiz.edu.my. Dekat situ kau boleh buat pendaftaran secara segera dan kau boleh tengok khusus apa yang kau nak masuk nanti. Oh, okey Fik. Terima kasih. Aku cuba tengok macam mana. Kalau ada yang minat, aku daftar terus. Thank you Fik. Okay, no problem. Good luck. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, betul lah. Ada pemotongan harga yuran daripada RM1,000 jadi RM950.